Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Puan Yanti dan kawan-kawan yang saya kasihi sekalian. Hari ini kami ingin membentangkan tentang program iJam yang kami telah hadiri pada minggu lepas yang bertempat di KLCC. Okey, saya ingin menerangkan tentang table of content. Pertama what, kedua why, ketiga who, keempat where, kelima when, keenam how dan last sekali gambar-gambar yang kami telah tangkap pada program tersebut. First saya ingin bentangkan tentang green building. Okey, yang pertama sekali why. Mereka menggunakan sumber dengan cekap, mempunyai penjimatan operasi yang ketara dan meningkatkan produktiviti tempat kerja. Mereka juga selaras dengan iklim tempatan dan persekitaran sekeliling. Ini kerana green building memfokuskan tentang cara untuk menyelamatkan iklim di seluruh pelosok dunia, boleh dikatakan di bumi lah. Ketiga, mereka meningkatkan kualiti hidup sambil mengekalkan kapasiti ekosistem di peringkat tempatan dan global. Untuk yang kedua, what? Bangunan hijau ialah bangunan mampan alam sekitar yang dalam reka bentuk, pembinaan dan operasinya. Ia juga dapat mengurangkan kesan keseluruhan persekitaran binaan ke atas persekitarannya. Kedua, bangunan hijau memberi tumpuan kepada untuk meningkatkan kecekapan penggunaan sumber seperti tenaga, air dan bahan sambil mengurangkan kesan terhadap kesihatan manusia dan alam sekitar sepanjang kitaran hayatnya. Yang ketiga, when. Green Building Index Malaysia, GBI Malaysia telah diperkenalkan pada 3 Januari 2009 di Green Design Forum held yang diadakan di Pusat Convention Kuala Lumpur. Seterusnya, pada tahun 1990, bangunan hijau pertama di dunia telah dibina di UK pada tahun 1990-an. Keempat, who. Green Building melibatkan pelbagai pihak termasuk arkitek, designer, jurutera, pemaju dan pemilik bangunan yang telah terlibat dalam membina bangunan mesra alam, mesra tenaga, mesra alam sekitar. Yang seterusnya, where. Di Malaysia terdapat 398 bangunan yang mengamalkan pembangunan hijau. Seterusnya, salah satu bangunan hijau yang terdapat di Malaysia ialah IOI City Mall Phase 1 yang menggunakan sistem penyimpanan tenaga terma, TES dan sistem air sejuk yang sangat cekap untuk penyamanan udara. Ia juga menggunakan kaca luksina supaya dia dapat menangkap cahaya lah. Seterusnya, how. Pembangunan green building dapat mengurangkan masalah iklim yang berada di dunia. Ia juga sumber dari barang yang boleh diperbaharui yang tidak dapat mengganggu keadaan iklim semasa. Itu sahaja daripada saya. Untuk bahagian saya pula, saya akan menerangkan tentang apa itu green energy. Yang pertama, what is the detail about the technology? Saya memilih produk AE Solar. Ia adalah nama untuk produk ini. Terdapat 4 jenis solar system yang dikeluarkan oleh AE Solar, iaitu HSF, Aurora, Meteor dan Comet. Setiap variasi panel solar tersebut mempunyai kadar watt yang berlainan mengikut spesifikasi dan harga tersendiri. Jika disusun mengikut kekuatan daya pengeluaran, panel solar tersebut merupakan nombor pertama ialah Comet dengan daya tenaga sebanyak 680 hingga 700 watt. Untuk topik yang kedua, where is the country mostly use this technology? Untuk data yang saya dapat di tempat KLCC tersebut, pekerja itu mengatakan China, Zhejiang adalah company tertinggi menggunakan solar tersebut setelah dinyatakan di dalam artikel pada tahun 2022 bulan 5. Dan negara yang kedua adalah Turki di South East Tim. Untuk topik yang ketiga, who is the founder of this technology? Syarikat AE Solar atau dikenali sebagai Taiwan diasaskan oleh Dr. Alexander Meyer dan saudara-saudaranya di Königsberg, Jerman. AE Solar ialah salah satu jenama terkemuka yang memenangi anugerah dalam industri tenaga boleh diperbarui, menyediakan produk dan perkhidmatan tenaga yang boleh diperbarui berkualiti tinggi sejak 2003. Untuk yang keempat, why is the technology
has been created. Penciptaan panel solar menandakan permulaan penggunaan tenaga boleh diperbarui. Perubahan ini bermula bagi mencari cara supaya dapat memanfaatkan tenaga hijau untuk memberi tenaga elektrik kepada rumah, kenderaan dan bandar-bandar. Tambahan informasi yang saya dapatkan daripada AI Solar, mereka mengatakan ianya sangat bagus untuk projek binaan yang besar kerana menggunakan tenaga watt yang tinggi. Sebagai contoh, saya dapat banyak template daripada booth tiket CC tu. Mereka ada 4 jenis produk yang berlainan. Dan yang paling menarik ialah AI Solar Comet, sebab dia mempunyai tenaga yang paling tinggi, tapi dia sesuai digunakan di bangunan-bangunan sahaja. Manakala SSF sangat berfungsi baik untuk kawasan rumah. Okey, kita pergi ke slide yang seterusnya. Untuk yang kelima, which country is this technology built? Di dalam Asia, AI Solar memilih negara China sebagai pusat produksi teknologi mereka. Terdapat juga bukti kukuh untuk mengatakan mereka menggunakan China sebagai tempatnya. Berikut merupakan alamat untuk lokasi tersebut: 13F Building A3 Software Valley, nombor 32, Dazhou Road, Nanjing, China. Untuk yang terakhir, how solar energy works step by step. Apabila matahari memancarkan cahaya ke panel solar, tenaga daripada cahaya matahari diserap oleh sel PV dalam panel. Tenaga ini menghasilkan cas elektrik yang bergerak sebagai tindak balas kepada medan elektrik dalam sel. Oleh itu, ianya menyebabkan elektrik dapat mengalir dan tersimpan di dalam panel solar. Step yang seterusnya, kecekapan panel solar telah meningkat secara mendadak dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Oleh itu, purata sekitar 15 penukaran cahaya matahari kepada tenaga boleh guna sekitar 20%. Panel solar kecekapan tinggi telah meningkat sebanyak 23%. Itu sahaja daripada saya, dan saya akan memberi kepada kawan saya yang seterusnya. Okey, diteruskan lagi dengan saya Ahmad Azim yang membincangkan tentang transportation, iaitu Honda E Super Mini Electric. Okey, what's Honda E ialah Super Mini Electric bateri yang dikeluarkan oleh pembuat kereta Jepun Honda. Berbeza dengan susunan atau urban EV, konsep yang merupakan hatchback 3 pintu. Versi pengeluaran hanya tersedia sebagai model 5 pintu. Okey, kenderaan itu digayakan dengan rupa retro mengingatkan Civic generasi yang pertama. Okey, why? Sektor pengangkutan bertanggungjawab untuk 20% daripada pelepasan karbon global, namun sering diabaikan apabila menangani perubahan iklim. Okey, pilihan pengangkutan pintar iklim cenderung tertumpu di dunia maju dengan negara berpendapatan rendah dan sederhana menyaksikan peningkatan pelepasan. Bank Dunia menggesa pihak berkepentingan untuk bekerjasama mempromosikan sistem pengangkutan hijau bagi mengurangkan kesan pemanasan global. Jadi teruskan lagi dengan Wu dan Wei. Wu, projek ini diketuai oleh Kohei Hitoma dan designer di bahagian luar adalah Ken Sahara dan bahagian dalam Akinori Mui. Okey, Wei, kereta ini daripada Japan, Yori Saitama, dan tersedia di pasaran Eropah dan Jepun pada tahun 2020. Alright, when ia berdasarkan konsep urban EV yang dipersembahkan di pameran motor antarabangsa Jerman pada September 2017. Dan kereta Honda Electric ini dilancarkan pada 2020. Akhir sekali, how mengkaji semula prototipe E untuk kereta, Jack Rovers menulis bahawa ia menunjukkan bagaimana kereta elektrik seharusnya memandu dengan membawa pandu uji
berlaku di landasan ujian di Jerman. Kenderaan tren kuasa elektrik ialah alternatif yang baik kepada manusia dalam menjaga kelestarian alam sekitar. Saya Muhammad Khalis Al-Hakim dan tajuk seterusnya saya ingin beritakan ialah green energy. Green energy ialah tenaga yang boleh diperbaharui dan boleh diguna pakai di dalam pelbagai aspek bidang, seperti contohnya biomass energy, solar energy, hydro energy dan pelbagai lagi. Teknologi ini teknologi yang boleh diguna pakai semula. Malaysia adalah salah satu daripada beberapa negara di dunia yang mempunyai kepelbagaian biodiversiti yang sangat tinggi. Hutan di Malaysia mampu untuk menampung kepelbagaian spesies yang tinggi dan boleh ditemui banyak lagi spesies yang jarang dijumpai di negara-negara lain. Why? Kerana di Malaysia mempunyai pelbagai habitat haiwan dan beberapa ekosistem yang masih terjaga sehingga kini. Selain itu, di Malaysia juga terdapat pelbagai spesies haiwan dan juga terdapat jenis tumbuhan yang tak dapat di tempat lain, dan pentingnya tumbuhan ini dapat menghidupkan kembali ekosistem hutan di negara Malaysia. Ini adalah antara contoh tempat yang ekosistemnya stabil di Malaysia dan terjaga. Siapa? Majlis Biodiversiti Pahang yang baru ditubuhkan untuk membantu memelihara tasik cini ini diwakili oleh Tuan Alages selaku Exco Negeri Pahang yang bertanggungjawab untuk memastikan penambahbaikan dilakukan di tasik itu akan berjalan dengan lancar kerana projek ini telah diluluskan oleh UNESCO, iaitu Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, untuk menyalakan projek ini dengan jayanya. Tasik Cini telah diiktiraf sebagai Resort Biosfera pertama Malaysia pada tahun 2009. Terdapat 2 resort biosfera lain di Malaysia, iaitu Banjaran Crocker di Sabah dan Bukit Bendera di Pulau Pinang yang masing-masing diiktiraf pada tahun 2014 dan 2021. Bagaimana? Dengan cara ini, kaedah biodiversiti ini dapat memberikan kesan yang positif terhadap alam sekitar. Kerana dengan kaedah ini dapat menambah baik semula ekosistem yang berada di Malaysia agar dapat dikekalkan untuk generasi yang akan datang, supaya generasi yang akan datang boleh melihat lagi ekosistem yang terjaga di negara ini. Terima kasih.